KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama saya, Dietitian Nora. Untuk hari ini kita akan pergi kepada pemakanan spesifik bagi sukan yang seterusnya, iaitu masih sukan olahraga tetapi dalam acara yang berbeza. Jadi untuk hari ini kita akan terus berdiskusi tentang event distance running ataupun berlari jarak jauh. Sebelum tu cuba kita kenali dulu kategori yang manakah dimaksudkan dengan acara untuk berlari jarak jauh. Jadi untuk jarak jauh, dia ada beberapa kilometer ataupun jarak tertentu yang mana dia bermula dengan 10 km, 15 km, half marathon iaitu 21.1 km ataupun 42.2 km. Jadi itu adalah jarak yang dimasukkan dalam kategori untuk distance running. Mereka yang menceburi untuk distance running memerlukan training yang panjang, memerlukan training yang beberapa sesi mengikut format-format tertentu, yang mana format-format ini dah tentu untuk meningkatkan performance atlet, terutama dari segi penggunaan tenaga yang lebih efisien dan juga meningkatkan anaerobic capacity, aerobic endurance dan juga kelajuan atlet itu sendiri. Secara amnya bagi fizikal untuk distance running ataupun pelari jarak jauh ini, mereka memerlukan tubuh yang sedikit kecil dan compact, yang mana dah tentu ia memerlukan lemak tubuh yang memang sememangnya rendah berbanding dengan atlet-atlet yang lain. Dan selain daripada itu, dari segi jisim otot kita tekankan untuk ada low muscularity, especially bahagian atas badan atlet tersebut. Itu antara kriteria yang perlu ada bagi atlet yang menceburi distance running sama ada 10, 15, half marathon ataupun full marathon. Jadi untuk training diet ataupun diet semasa latihan, sebenarnya penting untuk atlet tahu yang setiap kali latihan mungkin memerlukan tenaga yang tinggi, tenaga yang banyak, iaitu keperluan karbohidrat sangat penting untuk atlet bagi acara ini. Jadi keperluan tenaga perlu dipenuhi, begitu juga dengan recovery session ataupun proses pemulihan selepas latihan. Walau bagaimanapun, walaupun dia punya requirement untuk mempunyai lemak badan yang rendah, sangat berisiko untuk atlet yang mana betul-betul nak restrictkan dia punya energy intake, restrictkan pengambilan nutrien, yang mana ini boleh membawa kepada disorder eating ataupun kecelaruan makanan. Seterusnya ia memberi impak yang negatif kepada performance atlet itu sendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan lihat pula strategi pemakanan ataupun training diet untuk sukan distance running. Dan bagi untuk distance running, pelari jarak jauh ni kita ketahui bahawa
keperluan karbohidrat adalah sangat penting sebagai sumber tenaga untuk pastikan sentiasa ada tenaga yang mencukupi untuk masa glycogen dan juga liver glycogen. Jadi untuk atlet pada setiap hari, pengambilan makanan yang seimbang sangat penting, yang mana atlet memerlukan di antara 7 hingga 10 gram karbohidrat pada setiap hari bagi setiap kilogram berat badan. Jadi atlet perlu tahu yang mana keperluan karbohidrat pada setiap hari adalah lingkungan 7 hingga 10 bergantung kepada training load dan juga keperluan secara individu. Yang mana dengan jumlah karbohidrat ini kemudian atlet boleh bahagikan kepada beberapa waktu makan dan juga waktu snacking supaya dapat memenuhi keperluan karbohidrat pada setiap hari. Bagi atlet yang berlari jarak jauh yang melibatkan half marathon ataupun full marathon, yang mana 21.1 km ataupun 42.2 km, mereka juga boleh mengamalkan untuk 10 hingga 12 gram karbohidrat bagi setiap kilogram berat apabila 24 sehingga 72 atau 24 hingga 48 jam sebelum dia punya competition. Jadi ini terpakai untuk pelari jarak jauh ataupun distance running, sama ada half marathon ataupun full marathon. Kalau yang 10 hingga 15 km, mereka mungkin tak memerlukan untuk ada extra karbohidrat dalam sehari ataupun 2 hari sebelum daripada competition tersebut. Begitu juga untuk keperluan protein bagi atlet, yang mana protein juga perlu lengkap, perlu ada dalam setiap hari diet untuk atlet pada setiap hari, dan separatekan ataupun bahagikan protein itu kepada beberapa meal. Jadi setiap kali waktu makan ada sumber karbohidrat dan juga ada sumber protein. Jadi ini penting sebenarnya supaya dapat pastikan atlet mendapat sumber karbohidrat yang tinggi dengan nutrien. Kita fokus kepada nutrient rich carbohydrate, yang mana dia bukan sahaja membekalkan karbohidrat tapi pada masa yang sama mempunyai nutrien-nutrien lain sama ada vitamin atau mineral, dan juga mungkin ada juga sumber protein dalam makanan tersebut. Antara makanan yang tinggi dengan karbohidrat bersama dengan nutrien lain, kita boleh fokuskan kepada pengambilan bijirin, pengambilan pasta, pengambilan susu ataupun dairy products ataupun susu yang berperisa, yang mana ia bukan sahaja memberi sumber karbohidrat tapi pada masa yang sama ada sumber protein, begitu juga ada vitamin dengan minerals. Dan penting juga untuk atlet untuk pastikan yang apa yang atlet makan pada hari-hari ini kebiasaannya adalah makanan yang rendah dengan fiber, especially kalau dekat-dekat dengan tournament ataupun game. Biasanya runners akan elakkan makanan yang high fiber, yang mana ia boleh meningkatkan rasa ketidakselesaan di dalam perut runners. Kebiasaannya ada bergantung kepada individu, bergantung kepada status penghadaman masing-masing. Di antara 24 hingga 72 jam mungkin mereka akan pastikan yang mereka mengambil diet yang rendah fiber. Apakah yang dimaksudkan dengan diet yang rendah fiber? Kebiasaannya fiber ataupun serat yang kita perlukan di antara 20 hingga 30 gram serat pada setiap hari. Itulah untuk normal people, untuk kita setiap hari. Kita kena pastikan kita ada 20 hingga 30 gram serat pada setiap hari. Tetapi untuk runners, untuk hari-hari tertentu dekat-dekat dengan game ataupun pada hari game, dia kena pastikan fiber ataupun serat yang diambil hanyalah kurang daripada 10 gram. Kenapa? Dia nak elakkan ada lebihan ataupun lebihan makanan di dalam usus yang mana boleh mengganggu dia punya performance sewaktu dia compete. Untuk competition, pastikan makanan yang diambil adalah makanan yang diambil pada hari latihan, yang mana dia dijadikan sebagai satu contoh ataupun kita try and error that food semasa sesi latihan untuk diguna pakai semasa sesi competition itu nanti. Okey, seterusnya tentang hydration. Hydration sangat penting untuk distance runner. Setiap hari waktu latihan bergantung kepada tempoh latihan, bergantung kepada intensiti latihan, keperluan air mungkin menjadi lebih tinggi. Jadi atlet perlu alert kadar perperluan atlet tersebut bergantung kepada distance dan berapa banyak perperluan dan berapa banyak air yang perlu diganti. Okey, jadi penggantian air mungkin tak berlaku semasa tempoh latihan itu sendiri ataupun semasa tempoh competition, tapi penggantian mungkin berlaku dalam tempoh 24 jam ataupun 4 hingga 6 jam untuk dapatkan fully hydrate balik dengan menggantikan kehilangan berat badan. Sekiranya kehilangan 1 kilogram, maka penggantian sepatutnya adalah
1.5 liter air dalam tempoh 4 hingga 6 jam. Dan ini penting supaya nak elakkan dehidrasi yang mana akan mengganggu konsentrasi atlet semasa dalam tempoh larian ataupun dalam tempoh competition itu sendiri. Okey, sebelum competition, lagi satu faktor yang agak penting adalah sebelum competition apa yang atlet perlu makan bergantung kepada masa dan bergantung kepada jarak, bergantung juga kepada availability ataupun kedapatan makanan tersebut. Okey, so sebelum competition kita tengok 1 hingga 2 jam sebelum competition mungkin atlet boleh ambil makanan yang lighter ataupun lebih kurang kuantitinya, tetapi masih kekalkan konsep tinggi karbohidrat. Tinggi karbohidrat, rendah dengan lemak, rendah dengan fiber, yang mana kedua-dua makanan ini akan mengganggu sistem penghadaman. Jadi 1 hingga 2 jam sebelum competition disarankan atlet untuk refill balik, adakan energi dalam bentuk solid food ataupun dalam bentuk liquid, bergantung kepada toleration atlet pada masa tersebut. Kalau kata atlet susah nak ambil makanan yang dalam bentuk berpejar, boleh go ataupun opt makanan yang dalam bentuk liquid. Mungkin boleh ambil milkshake, mungkin boleh ambil sports gel ataupun sports bar ataupun sports energy yang ada dimakan 1 hingga 2 jam sebelum daripada sesi race ataupun event atlet. Tetapi kalau atlet ada 3 hingga 4 jam, iaitu masa yang lebih panjang sebelum race ataupun sebelum tournament, kita boleh ambil makanan yang lebih lengkap yang mana jumlah karbohidratnya lebih tinggi berbanding yang 1 hingga 2 jam, tetapi masih mengekalkan konsep moderate protein, low fat dan juga low fiber. Dan ini penting supaya nak elakkan ketidakselesaan perut ataupun gastro atlet semasa running ataupun semasa competition tersebut. Jadi penting untuk pastikan jarak masa perlawanan sama ada early morning ataupun sama ada late evening, sesuai atau tidak jenis-jenis makanan yang diambil sebelum competition tersebut. Okey, kalau kita move on kepada bagaimana pula pengambilan air ataupun food semasa tempoh ataupun semasa race itu berlangsung. Yang kita tahu distance running dia akan melibatkan 10 km ataupun 15 ataupun 21 ataupun 42. Jadi maksudnya long duration game yang mana kita tahu kita perlukan additional fluid, karbohidrat, glukos untuk pastikan atlet boleh sustain sampai ke hujungnya. Jadi kalau kata less than 60 minutes punya session, sekadar air pun sudah mencukupi sebenarnya. Tetapi andai kata sesi tersebut ataupun race tersebut, event tersebut lebih daripada 60 minit, maka boleh ambil sports drink yang mana dia membekalkan 30 hingga 60 gram karbohidrat kepada atlet. Jadi itu antara option yang ada atlet boleh ambil untuk top up energi bergantung kepada tempoh ataupun masa race dan jumlah karbohidrat yang dibenarkan supaya boleh top up kepada tenaga yang diperlukan. Untuk yang half marathon dan full marathon juga, kadang-kadang sukan ini kita kena tahu yang dia ada beberapa pit stop. Jadi bergantung kepada pit stop dan apa yang disediakan oleh pit stop, atlet juga boleh refillkan tenaga dalam tempoh tersebut untuk dapatkan kembali tenaga yang mencukupi. Jadi penting untuk ada perancangan dan tahu plan sumber karbohidrat yang sesuai untuk atlet dan juga sumber air yang ada dalam tempoh competition supaya atlet boleh sentiasa bertenaga dan kekalkan prestasi sehingga ke hujung competition. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan lihat pula recovery strategies bagi distance running. Dan untuk distance running, recovery adalah sangat penting untuk memastikan tenaga yang ada sentiasa berpanjangan dan juga keperluan air yang mencukupi. Apa antara recovery nutrition ataupun recovery strategies untuk pelari jarak jauh ini? Mereka kena pastikan penggantian glycogen itu berlaku betul-betul sejurus selepas high intensity training ataupun latihan intensity yang tinggi. Dan kita kena faham yang every time setiap masa atlet berlatih ataupun dalam competition, masa glycogen kebiasaannya akan depleted ataupun berkurang. Jadi betul-betul sejurus selepas latihan, atlet perlu pastikan ada penggantian terus untuk sumber karbohidrat. Jadi penting pada masa ini sejurus selepas competition, sejurus selepas latihan, pengambilan makanan yang tinggi dengan karbohidrat adalah sangat penting. Jadi sources of karbohidrat perlu ada betul-betul selepas latihan. Jadi atlet boleh ambil karbohidrat yang mencukupi dan terus refuel untuk pastikan pemulihan terus berlaku selepas latihan ataupun sesi competition. Bukan sahaja karbohidrat, penting juga ada protein untuk repair, untuk muscle repair, untuk muscle adaptation dan juga muscle synthesis, untuk pastikan ada 20 hingga 25 gram protein. Kalau tadi kita kata ada sumber karbohidrat untuk recovery, karbohidrat yang pertama penting untuk recovery kita plus dengan protein, yang mana protein injection adalah 20 hingga 25 gram pada satu masa, betul-betul selepas training session tersebut. Jadi combination of karbohidrat dengan protein akan membolehkan recovery berlaku dengan lebih baik untuk atlet tersebut dan membantu untuk sesi-sesi yang seterusnya. Antara makanan yang boleh atlet ambil betul-betul sejurus selepas sesi, boleh ambil toast ataupun roti bersama-sama dengan tuna, boleh ambil telur iaitu sumber protein, kemudian gabungkan bersama pasta ataupun combination susu bersama dengan yogurt pun masih boleh diambil oleh atlet untuk menggalakkan proses recovery. Bukan sahaja keperluan karbohidrat dengan protein itu penting, malah dalam tempoh itu juga pengambilan air juga penting dan atlet perlu rehydrate semula untuk pastikan tahap hidrasi berada pada keadaan yang baik selepas sesi latihan yang panjang dan juga selepas competition. Jadi sejurus selepas competition, pastikan ada recovery plan, ada menu, ada makanan yang disediakan untuk membolehkan recovery ini start betul-betul selepas daripada sesi tersebut. Seterusnya antara lagi isu-isu lain ataupun keadaan lain untuk atlet, tips-tips lain yang boleh atlet amalkan untuk lebih organize dengan menyediakan makanan yang sesuai, dengan pastikan masa yang ada dan juga praktis. Jadi praktis ni adalah praktis makanan-makanan yang boleh diambil dalam tempoh tersebut. Jadi kalau kata untuk recovery, makanan bagaimana yang lebih sesuai untuk atlet, dan atlet dah pun cuba makanan tersebut pada hari-hari sebelumnya. Jadi bila hari kejadian ataupun hari competition, atlet tak ada masalah discomfort ataupun tak ada masalah lain yang menyebabkan atlet tidak selesa untuk mengambil makanan-makanan tersebut. Dan antara isu lain juga untuk distance runner, kalau atlet perempuan, kita selalu akan lihat masalah rendah iron ataupun rendah zat besi. Ini commonly berlaku di kalangan atlet wanita, yang mana ia disebabkan oleh kehilangan zat besi yang tinggi disebabkan oleh menstrua dan lain-lain faktor, ataupun disebabkan oleh pengambilan diet yang tidak mencukupi. Sedangkan kita memang tahu zat besi sangat penting untuk hemoglobin dan juga untuk mengelakkan fatigue ataupun keletihan dan kelesuan. Jadi untuk elakkan fatigue ataupun kelesuan bagi atlet distance runner, especially women, kita ada beberapa steps ataupun idea untuk pastikan pengambilan zat besi dalam paras yang mencukupi bagi atlet. Antara tips yang pertama, atlet boleh amalkan untuk mengambil lean meat 3 hingga 5 hari dalam seminggu. Kemudian mengambil makanan yang tinggi air bersama dengan vitamin C untuk meningkatkan absorption of zat besi. Elakkan mengambil makanan yang tinggi air bersama dengan susu ataupun phytates yang mana melambatkan penyerapan zat besi.
Jadi itu antara guidelines yang boleh atlet amalkan untuk pastikan pengambilan zat besi mencukupi dan boleh membantu prestasi atlet. Jadi atlet perlu amalkan makanan yang seimbang pada setiap hari untuk kekalkan prestasi yang tinggi semasa latihan dan juga semasa competition. Jumpa lagi dalam Diet dan Nutrisi episod yang lain. Bye. Didik TV KPM